الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nazlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuk. Bismillah wa billah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, Risalah Penyuluh Jalan, dari Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Raikanlah hak jiran, orang miskin dan tetanggamu, yakni kaum kerabatmu. Didiklah keluargamu, berlembutlah dengan mereka di bawah kawalanmu. Jadikan dirimu sebagai pelaksana tanggungjawab yang baik. Apabila kamu digerakkan ke arah kebaikan, maka segerakan, dan apa yang kamu ragui maka tinggalkan. Sentiasalah berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, dan katakanlah kebenaran di mana sahaja kamu berada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi apa yang beliau ingin sampaikan kepada kita ialah merupakan panduan untuk kita menjadi seorang hamba yang baik. Bukanlah tanggungjawab kita itu hanya beribadah, hanya sembahyang, hanya berzikir, hanya baca Quran, hanya iktikaf. Bukan itu sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggungjawab kita juga perlu berbaik-baik kepada makhluk dia, sama ada kepada manusia ataupun makhluk selain daripada manusia, seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. Jadi kata beliau, raikanlah hak jiran, orang miskin dan juga kaum kerabatmu. Jadi satu tanggungjawab yang perlu kita jaga, yang perlu kita raikan adalah hak jiran kita. Bahkan punya pentingnya menjaga hak-hak jiran itu, sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril selalu pesan kepada aku tentang hak jiran, sehingga kan aku merasakan bahawa mereka itu di kalangan keluarga aku. Mereka itu di kalangan orang yang boleh menerima warisan aku. Jadi punya kerapnya Jibril alaihi salam pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perlunya menjaga hak jiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi harta aku. Maknanya seakan-akan macam jiran ni keluarga aku. Jadi walaupun dia bukan keluarga kita, dia hanya sekadar jiran, tetapi tanggungjawab kita itu sangat besar kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak jiran itu setelah Allah menyebutkan tentang beribadah kepada dia. Dalam surah An-Nisa
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan jangan mensyirikkan Dia. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh manusia hendaklah beribadah kepadanya dan jangan mensyirikkan Dia. Ini satu tanggungjawab ataupun satu kewajipan yang paling besar perlu dipikul, yang perlu dilaksanakan oleh manusia. Kalau yang pertama ini gagal, maka gagallah di hidup dunia dan akhirat. Kalau yang pertama dia gagal, yakni dia tidak beriman kepada Allah atau dia menyembah Allah, dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka gagallah hidupnya dunia dan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pentingnya yang pertama kamu menyembah Allah dan mensyirik, dan jangan kamu mensyirikkan Dia. Setelah Allah sebut benda yang penting, maka Allah sebut tentang hak jiran. Nak sebut bahawa hak jiran ini sangat penting, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut kewajipan menjaga hak jiran ini selari dengan kewajipan beribadah dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kaedahnya tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu yang besar, kemudian Allah perintahkan yang kedua selepas daripada yang pertama tadi, itu menunjukkan bahawa yang kedua ni hampir sama beratnya dengan yang pertama. Macam bila Allah Subhanahu wa taala kata hendaklah kamu sembah Allah dan jangan kamu mensyirikkan Dia, ini perintah yang paling besar. Tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah ni. Kalau yang lain, contoh perintah sembahyang besar, memang besar. Perintah berpuasa memang besar. Perintah apa lagi? Perintah menunaikan zakat memang besar. Tapi sebesar-besar perintah dan kewajipan sembahyang, orang yang tak sembahyang, kalau dia mati tak sempat bertaubat kepada Allah, Allah masih boleh mengampunkan dosa dia. Walaupun kewajipan sembahyang itu kewajipan yang berat. Mana perintah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala sembahyang, perintah berpuasa, perintah mengeluarkan zakat. Walaupun berat perintah itu, kalau seseorang meninggalkan kewajipan tadi, sembahyang ataupun puasa ataupun zakat, dia tak sempat bertaubat kepada Allah, Allah boleh tak ampunkan dosa dia. Walaupun dia bawa dosa tak sembahyang tadi itu, Allah boleh ampunkan dosa dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain daripada syirik, Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan. Jadi perintah yang pertama, yang paling berat, yang paling asas adalah beribadah kepada Allah, yakni menyembah Allah dan jangan mensyirikkan Dia. Tak ada perintah yang lebih berat, yang lebih utama, yang lebih atas daripada Dia. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala sebut tentang perintah yang nombor satu berat tadi ini, apa Allah Subhanahu wa taala sebut? Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa ibnis sabil. Jadi lepas Allah perintahkan untuk kita menyembah Dia, maka Allah kata hendaklah kamu berbaik-baik kepada kedua orang tua kamu, kepada kaum kerabat kamu, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan juga jiran-jiran tetangga kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu beratnya tanggungjawab yang kita perlu pikul hak-hak jiran tadi itu. Maksudnya
kalau seandainya jiran itu tidak aman dengan kita, kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga seandainya jirannya itu tidak merasa aman dengan dia. Jiran kita sebelah rumah kita ni, dia tak rasa, bahkan dia rasa serabut dengan kita kerana sikap ataupun akhlak kita yang tak elok. Contohnya apa contoh? Contohnya kita kerap berbuat bising, kan? Kita tanam pokok bunga, pokok kita dah besar, yang cantik di rumah kita, yang luruh di rumah jiran, kan? Jadi jiran tak rasa aman dengan adanya kita sebelah dia. Apa kata Nabi SAW? Tidak masuk ke dalam syurga jika jirannya itu tidak merasa aman dengan dia. Kita bela kucing, kucing dah wangi, dah bersih, dah elok, datang ke rumah kita. Nak buang air besar, pergi rumah sebelah, kan? Jadi ini adalah satu kesalahan kita sebagai tuan yang membela kucing tadi itu. Dosa tak dosa? Kalau seandainya kita menyakitkan jiran kita dengan kucing yang kita ada tadi itu, maka hukumnya haram, berdosa. Kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita menjaga hak jiran kita. Apa hak dia yang ada pada kita? Keamanan, kebahagiaan, tidak diganggu. Tapi dengan adanya benda-benda yang tadi itu, kan hari ini ada juga budak-budak muda hari ini yang buat konten, dia sewa satu rumah, dia buat konten dengan bising laki perempuan sehingga mengganggu jiran-jiran depan, belakang, kanan dan kiri rumah dia. Maka perbuatan itu haram. Ataupun kita lah yang biasa duduk di kampung, keadaan kita, keluarga kita mengganggu orang lain, kan? Kucing kita mengganggu jiran sebelah, tanam-tanaman kita mengganggu orang sebelah, maka hukumnya adalah haram. Sebab itu bila mana kita nak meninggikan rumah, perlu dapat izin daripada orang sebelah. Haram hukumnya kalau seandainya kita membesarkan rumah kita sehingga hak jiran kita itu terabai. Apa dia? Sehingga matahari tak sampai ke rumah dia. Sebab kita dah tinggikan rumah kita, matahari tak sampai di rumah sebelah. Apa hukumnya? Haram. Maka dalam Islam kita perlu mendapat izin, walaupun kita buat di atas tanah kita, kan? Walaupun kita buat rumah itu di atas tanah kita, tetapi dengan rumah yang kita besarkan itu menghalang jiran daripada mendapat matahari sebagai satu contoh, maka hukumnya haram, kan? Kita buat dinding besar-besar, tembok besar-besar sehingga bila hujan, maka hujan air itu bertakung memenuhi laman rumah orang sebelah. Rumah kita dah tinggi dah, kita tinggikan. Rumah kita tak dinaiki air, musim-musim hujan pula sekarang, menyebabkan banjir di belakang, di rumah di belakang. Maka hukum haram tak? Hukumnya haram, kan? Maka sebab itu kita perlu minta izin. Kalau dah minta izin tak apalah, dia dah izinkan. Tapi kalau kita membesarkan sewenang-wenang sehingga mengganggu jiran kita, maka hukumnya haram. Maka walaupun kita kata ini tanah aku tak ambil tanah orang lain, aku tak ambil duit orang lain untuk membesarkan rumah, tapi ingat, maka itu hak jiran yang kita perlu jaga. Tapi sekarang kita telah abaikan tanggungjawab kita dengan menjaga hak jiran tadi itu, maka kita bertanggungjawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami waktu bahkan orang-orang dulu ni tuan-tuan, pentingnya mendapat jiran yang baik. Bahkan mereka rasa bertuah bila dapat jiran yang baik. Bila mereka nak jual rumah, maka mereka akan jual 2 kali ganda harga dia. Pernah zaman dulu seorang yang berjiran dengan satu orang ulama. Bila berjiran dengan orang yang ada ilmu ni, maka hidup dia aman, tidak terganggu, kan? Maka satu hari dia ni ingin menjual rumah dia, si jiran tadi. Dia berjiran dengan rumah orang yang baik. Jadi dia nak jual rumah dia. Katalah rumah kita, katalah sekitar ni rumah 400,000, tapi dia jual dengan harga 800,000. Maka orang ramai pun tanya kat dia, macam mana kau boleh jual harga mahal macam tu? Biasa sini dia punya harga dia 400,000 je, kau jual 800,000, macam mana kau boleh jual dengan harga tu? Rate kat sini harga takkan 400,000 je, mana boleh sampai 800,000? Maka apa jawab dia? Dia kata 400,000 harga rumah aku, 400,000 harga berjiran dengan orang yang baik. Jadi orang dulu macam tu, kan punya pentingnya nak mendapat, bahkan mereka rasa bernilainya hidup ataupun rumah bila berjiran dengan orang yang baik.
maka mereka menjual dengan harga yang mahal, kan? Jadi sebab itu kami merasailah bagaimana hidupnya orang Arab yang merasakan kehidupan yang sangat baik jika berjiran dengan jiran yang baik, kan? Kami kalau waktu di Syria dulu, bila nak sewa rumah, cari rumah sewa ni, dua soalan yang kami akan tanya. Kawan-kawan kalau cari rumah, kita akan tanya, macam mana tuan rumah, macam mana jiran. Dua benda ni kita tanya. Kalau tuan rumah baik, kalau jiran baik, insya-Allah walaupun mahal kami ambil. Berbanding kalau rumah yang murah tapi jiran bermasalah, ataupun tuan rumah bermasalah, pasti takkan aman. Walaupun rumah murah tapi tuan rumah tak baik, ataupun rumah murah, tuan rumah baik tapi jiran tak baik, pun masalah juga. Pernah kami hidup di sebelah rumah, tinggal berjiran dengan jiran yang tak baik. Dilemparnya najis, dilemparnya sampah, dibalingnya. Jadi budak-budak nakal, tak ada apa sebab pun, tapi dia buat khianat macam tu, kan? Jadi biar dia campaklah barang-barang yang tak elok di depan pintu rumah kita. Pintu rumah kita buka sikit, dibalingnya sampah masuk dalam. Angkara jiran yang tak baik. Kalau tuan rumah yang tak baik pun ada juga, kan? Saya pernah sewa satu rumah. Rumah ni rumah Arabi. Rumah Arabi ni rumah Arab lama. Rumah dia besar. Dia tengah-tengah tu tak ada bumbung. Rumah Arab lama ni style dia tengah tak ada bumbung, yang ada bumbung tu tepi saja. Kalau bilik tepi ni bilik, dapur, apa semua ni ada bumbung. Tengah-tengah tu dia tak ada bumbung. Ada tangga rumah 2 tingkat, ada pokok tengah-tengah tu. Jadi kebetulan kami sewa rumah ni ada satu pokok besar. Pokok tu pokok buah raspberry. Abang sedaplah buah tu. Jadi bila musim buah, tuan rumah masuk ke rumah kami yang kami sewa ni tanpa izin daripada penyewa. Salah. Dia masuk dalam rumah, dia ambil buah tu, tak ada masalah pun. Kalau dia nak ambil habis buah pun tak ada masalah. Dia masalah bila pokok tu besar, dihinggut pokok tu, buah tu jatuh, yang elok diambil, yang jatuh berkecai rosak tu ditinggalkan. Buah tu dah lah banyak. Bila buah tu pula warna merah, kan? Memang melekat punya dia punya warna dia. Jatuh kena dekat kain yang kami sidak, itu dia biar. Yang elok-elok dia kutip, yang jatuh, yang berkecai yang bawah tu dibiarkan. Jadi ini kalau sikap adanya tuan rumah yang tak baik. Maka sebab itu dalam Islam dipentingkan soal hak jiran itu. Kalaulah kita tidak menjaga hak jiran, bahkan jiran merasa tidak aman dengan kita, kata Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang seperti ini. Dan kata Rasulullah dan kata beliau lagi, didiklah keluargamu berlembutlah. Dan ini kita sebutkan tadi. Dan hendaklah kamu apabila digerakkan ke arah kebaikan, maka segeralah, dan apa yang kamu ragui kamu tinggalkan. Sebelum melakukan satu-satu perbuatan, kita melalui beberapa fasa. Yang pertama terlintas atau tergerak. Yang kedua keinginan. Yang ketiga berazam. Yang keempat baru wujudnya perbuatan. Tuan-tuan sebelum datang ke masjid ni pun dia dah melalui beberapa fasa. Yang pertama tergerak nak datang ke masjid. Yang kedua teringin nak datang ke masjid. Bila tergerak ataupun terlintas di akal fikiran, belum lagi teringin. Lepas tu baru datang keinginan. Yang kedua, lepas keinginan maka baru masuk fasa yang ketiga, iaitulah berazam, berusaha, bertekad untuk melakukan apa yang diinginkan tadi itu. Keinginan campur dengan azam, maka namanya niat. Keinginan sahaja itu tak namanya niat. Niat ni teringin dan usaha apa yang dia nak inginkan, maka itu namanya niat. Kalau ingin nak buat semata-mata, tapi tak usaha nak buat apa yang diinginkan, maka tak namanya niat. Bila tak namanya niat, tak ada pahala. Tapi kalau ada keinginan, dah usaha, berazam nak buat apa yang diinginkan, Allah bagi pahala dah sebelum lagi perbuatan itu wujud. Kan? Walaupun kita gagal melaksanakan perbuatan tu, tapi ada dah usaha nak buat, maka Allah nilai sebagai, Allah berikan pahala kepada kita. Jadi yang pertama tergerak, yang keduanya teringin, yang ketiganya berazam, yang keempat barulah perbuatan itu dilakukan. Jadi kata beliau, bila bermula fasa yang pertama iaitu tergerak baru, tergerak nak melakukan sesuatu yang baik, jangan abaikan dia.
Jangan tinggalkan dia, layan dia supaya jadi satu perbuatan. Sebab kita tak tahu apakah gerak hati nak melakukan kebaikan itu masih ada ataupun tidak pada keesokan hari. Kita belum tahu. Hari ni teringin nak datang, baru tergerak hati nak datang ke masjid solat berjamaah. Layan dia. Besok belum tentu ada gerak hati nak datang sembahyang berjamaah. Lepas tergerak malam ni nak mengaji lah, nak belajar Quran lah, nak cuba perbetulkan bacaan Quran lah, tergerak baru, belum lagi teringin. Layan dia. Sebab belum tentu lepas pencen ada benda tu. Sebab kadang-kadang kebanyakan kita, tak apalah nanti dah lepas pencen nanti ada banyak masa, kalau bolehlah kita nak fokus, nak mengaji Quran, nak belajar Quran, nak perbetulkan bacaan Quran. Tuan-tuan, belum tentu gerak hati nak belajar Quran itu dia ada sehinggalah kita pencen nanti, belum tentu. Maka sebab itu bila Allah berikan gerak untuk melakukan kebaikan, bukan mudah, bahkan itu gerak hati yang mahal dari Allah, layan dia. Maka sebab itu kata ulama, gerak ataupun lintasan fikiran atau gerak hati ni ada dua. Satu, gerak hati atau lintasan untuk buat benda yang baik itu dari Allah, ataupun gerak hati ataupun lintasan fikiran yang tak baik itu daripada iblis, daripada syaitan. Maka kalau seandainya ada gerak hati terlintas nak buat benda yang baik, bukan semua orang Allah bagi. Layan dia. Belum tentu Allah bagi besok. Hari ini Allah dah bagi, layan dia. Maka jangan abaikan dia. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah cara supaya kita berjaya untuk melakukan satu-satu perbuatan yang baik. Tapi kalau kita tangguh demi tangguh demi hari demi hari, maka sampai bila pun kita gagal untuk melakukan satu-satu perbuatan yang baik. Maka bila ada gerak hati sahaja nak melakukan benda yang baik, layan dia layan dia semampu yang mungkin. Kalau kita tak berjaya buat, setidak-tidak ada usaha dan ada azam, Allah bagi pahala dah. Kalaupun kita tak berjaya, tapi ada usaha tak? Ada azam tak? Ada usaha, ada azam, Allah dah catat satu kebaikan, ada pahala yang dinamakan sebagai pahala niat sebelum wujudnya perbuatan tadi. Kemudian dan kata beliau, dan apa yang kamu ragui hendaklah kamu tinggalkan. Islam ini satu agama yang tertegak dengan yakin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Islam kata apa? Kata Nabi SAW, tinggalkan apa yang meragui kamu kepada perkara yang kamu tidak ragu-ragu. Segala benda yang ragu-ragu, yang tak yakin, yang samar-samar, tonton tinggalkan jauh-jauh. Kita ambil lagi 2 minit boleh ya? Nanti lagi 2 minit. Apa benda yang kita tak yakin? Yang yakin itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tak yakin halal haram itu dinamakan syubhat, ragu-ragu, samar-samar. Berita yang kita terima, yakin ke tak kesahihan dia? Kalau tak yakin, tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu berpegang satu benda yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Maknanya benda yang kamu tak yakin, kata Allah, jangan kamu pegang. Banyak hari ini orang suka viral benda-benda yang tak betul, benda-benda yang tak diyakini kesahihan, walaupun kita rasa ringan. Bahkan kadang-kadang bila kita menyebarkan satu benda yang ternyata fitnah, nak meminta maaf kepada tuan badan yang kita telah fitnah itu bukan ramai yang mampu buat. Maka bila kita susah nak minta maaf atas fitnah yang kita buat, maka jangan kita sebarkan fitnah. Maka kita jangan sebarkan benda yang tak sahih. Bukan saya cakap, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, innas sam'a, pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati dan fikiran kamu, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan berdiri di hadapan Allah, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya telinga kita, kenapa semua benda yang kau dengar engkau tak yakin pun kau sebarkan?
Kenapa yang kau dengar kau tak yakin pun kau boleh percaya? Kau lihat satu benda kau tak yakin kebenaran dia terus engkau percaya? Jadi semua itu akan Allah persoalkan tak? Pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaedah yang Nabi letak, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan benda yang kamu tak yakin kepada perkara yang kamu yakin. Seminit yang terakhir. Kemudian kata beliau, sentiasalah kamu berkasih walaupun kepada orang yang berdosa, tuan-tuan. Walaupun orang itu berdosa, jangan sekali-kali kita pandang hina kepada mereka. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pesan, bila kamu tengok orang kafir, jangan kamu sangka kamu jauh lebih mulia daripada dia. Bila tengok orang kafir, apa ni orang kafir? Orang kafir ni orang tak beriman kepada Allah. Orang kafir ni kalau dia mati, tak sempat taubat, masuk neraka dan kekal dalam neraka, takkan keluar dah sampai bila-bila. Tu orang kafir. Bila kamu lihat dia, kata Imam Ghazali, jangan kamu sangka kamu lebih mulia daripada dia. Sebab apa? Sebab kamu tidak tahu bagaimana penghujung dia dan bagaimana penghujung kita. Kan? Boleh jadi tak dia hujungnya baik dan boleh jadi tak hujung kita tak baik. Nauzubillah, boleh jadi. Berapa ramai orang yang kafir, yang tak beriman kepada Allah, kalaulah dia kekal dengan kekafiran dia, masuk neraka dan kekal, tapi Allah tak pilih dia sebagai orang yang mati kafir, Allah pilih dia orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi seminit tinggal lagi setengah minit, kan? Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Sayyidina Umar ni, kalau tuan-tuan tengok pada zaman jahiliyah dia punya bencikan Islam, bencikan Nabi, sampai orang kata apa? Sampai orang kata apa? Orang kata Umar takkan masuk Islam sehinggalah unta juga akan masuk Islam. Unta tak masuk Islam. Macam mana unta, seekor haiwan nak masuk Islam? Nak bagi tahunya bahawa Umar mustahil masuk Islam. Macam mana orang boleh mendakwa Umar boleh mustahil masuk Islam? Kerana melihat bencinya dengan Islam, melihat bencinya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Allah pilih dia menjadi insan yang nombor 2 paling baik setelah generasi para anbiya. Lepas Abu Bakar, bawahnya adalah Umar, orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dan ada ataupun tidak orang yang baik imannya, baik akhlaknya, baik amalnya, akhirnya Allah pilih dia bukan menjadi orang yang baik. Tuan-tuan pernah dengar kisah Bal'am bin Ba'urah, seorang yang ilmunya tinggi, seorang yang ibadahnya banyak. Dengan sebab ilmunya tinggi, ibadahnya banyak, Allah berikan keistimewaan, doanya Allah makbulkan, mudah Allah mustajabkan doa dia. Sampai orang datang, dah menikah lama dah, tak dapat anak, minta doa daripada dia, dapat anak kawan tu. Kan? Sakit lama dah, 3-4 tahun, datang jumpa Bal'am bin Ba'urah, tolong doakan saya. Dia doa kepada Allah, sembuh kawan tu. Punya hebatnya Bal'am bin Ba'urah, makam dan martabatnya di sisi Allah. Tapi akhir Allah uji dia dengan dunia, maka jadi dah dia berpaling 360 darjah, tuan-tuan. Tidak lagi menjadi orang yang baik, akhir Allah pilih dia mati dalam keadaan tidak baik. Jadi kalau lihat orang kafir pun tak boleh memandang hina kepada tubuh badannya. Kalau perbuatannya, ya memang kita benci perbuatan kufurnya, benci dengan maksiatnya, benci dosanya, tapi jangan pada tubuh badannya. Kerana kita tak tahu orang itu apakah kekal selama-lamanya begitu. Maka sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau melihat orang kafir pun kita tak boleh rasa kita lebih mulia dari mereka, apatah lagi bila melihat orang Islam yang hanya melakukan 1-2 dosa, terus kita memandang hina kepada orang itu. Jangan, bahkan sebaiknya kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan orang itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat dan faedah untuk kita bersama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.